Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Gambut Kota. Hari ini kelas sains kita sambung dengan tajuk kecil dalam bab tentang haba. Tajuk kecil kita hari ini ialah air pada suhu bilik. Air pada suhu bilik. Kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 152. Jadi untuk topik ni kita kena ingat balik, kena tahu balik, kita ulang kaji sikit tentang maksud haba. Haba ni sejenis tenaga. Kita belajar itu dia sejenis tenaga yang memberi rasa panas, memberi kepanasan kepada kita. Mana ni? Ni kita tengok ni mana haba ni. Ni tengok muka surat 146 ni kan, maksud haba ni kan. Haba ialah satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Jadi kamu kena hafal ni. Topik hari ni berkaitan dengan benda ni. Kamu kena faham benda ni. Satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Kita patah balik pada muka surat 154 tadi. 152 ni. Pegang balik kata maksud apa tenaga haba tadi. Yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Kita tengok cerita pasal air pada suhu bilik. Bagaimanakah perubahan suhu air apabila air panas disejukkan kepada suhu bilik? Hari itu kita belajar tentang beberapa jenis suhu yang kamu kena hafal. Suhu takat didih, suhu takat beku ais. Takat didih air, takat beku ais. Kalau takat didih air, suhunya adalah 100 darjah Celsius. Takat beku ais, 0 darjah Celsius. Kemudian kita belajar pula tentang suhu bilik. Suhu bilik antara biasanya kita ambil lah 25 darjah Celsius. 25 atau 27 darjah Celsius. Kalau tubuh manusia suhunya yang kamu kena hafal 37 darjah Celsius. Ini selalu kamu pergi kedai waktu COVID ni kan. Kamu tengok kena scan suhu, jangan melebihi 37 darjah Celsius. Kalau lebih dia demam. Jadi dalam topik ni tentang suhu 100 darjah Celsius ni nak pergi kepada suhu bilik. Boleh ke pergi kepada suhu bilik ni macam ni? Jom kita tengok apa yang berlaku. Ceritanya kawan kita ni, ayahnya ni, kawan kita ni dia nak minum air teh. Tengok. Dia letak air teh, letak uncang teh dalam cawan panas, ada air panas. Kemudian dikacau dengan sudu besi. Sudu besi. Tengok seterusnya. Air ini masih panas dan tidak boleh diminum. Yalah, sebab baru tuang air panas kan. Jadi apa nak buat? Kemudian kawan tu nak pegang sudu besi ni tadi, sudu logam tu yang dah rendam dalam air panas kan. Dia nak pegang. Dia rasa apa? Panasnya sudu ini. Kenapa boleh panas? Sedangkan yang panas adalah air, bukannya sudu tu. Kenapa sudu tu boleh jadi panas pula? Jom kita tengok. Gambar seterusnya. Air ini kurang panas dan sudah boleh diminum. Pernah tak berlaku pada diri kamu situasi ni? Bangun pagi, waktu sarapan pagi, mak kamu buat air teh, guna air panas, lepas tu kacau dengan sudu, letak atas meja. Kamu pun datang, kamu nak minum, air panas. Kamu pun pegang sudu, nak kacau, sudu pun panas. Lepas tu kamu biar dulu dalam masa 5 minit, 10 minit, air tu dah tak jadi panas, jadi makin sejuk. Baru boleh minum. Situasi yang sama dengan kamu hadapi lah kan. Tengok ni, apa kawan kita tanya, bagaimanakah air panas boleh menjadi sejuk? Ini cerita dia. Kita baca kat sini. Haba yang terdapat pada air panas mengalir ke sudu besi. Kamu tengok, dia rendam ni, sudu ni, hujung sudu ni yang masuk dalam air, tapi batangnya tu tak masuk dalam air. Tapi kenapa lama-lama batang tu boleh rasa panas? Sebab haba daripada air panas ni dah mengalir ke sudu besi. Maksudnya haba tu dah mengalir pergi sampai hujung lagi satu. Itu jadi. Sudu besi menjadi panas kerana menerima tenaga haba daripada air panas. Sebab itulah sudu tu boleh jadi panas juga. Sebab kita tahu tadi maksud tenaga haba adalah tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Kat sini air panas, dalam cawan air panas, banyak tenaga haba. Sudu tu tak panas, sejuk.
Jadi ada perbezaan suhu. Apa berlaku? Tenaga haba dapat dipindahkan pergi ke hujung lagi satu. Sebab tu lama-lama sudu itu pun menjadi panas. Okey. Haba yang terdapat pada sudu besi mengalir ke tangan. Apabila kita menyentuh sudu besi itu. Okey. Sekarang sudu tu dah panas. Tangan kita tak panas. Sekarang ada tak perbezaan suhu? Ada. Yang dekat sudu suhunya tinggi, dah panas. Kat tangan kita suhu rendah. Kita sentuh sudu. Haba daripada sudu tu dah mengalir ke tangan kita. Sebab tu kita terasa panas. Okey, itu cerita dia. Okey. Tangan kita berasa panas kerana menerima haba daripada sudu besi. Itu yang terjadi. Okey. Kita tengok yang bawah ni, warna biru ni. Haba daripada air panas mengalir ke persekitaran. Dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk demonstrasi sikit. Okay? Cikgu terangkan. Kita baca ni dulu. Keadaan ini menyebabkan air panas, kehilangan haba dan suhu air menurun. Bila air panas, kita tahu tadi, lepas air mendidih, suhunya 100 darjah Celsius. Maksudnya dalam cawan tu banyak haba. Okey, dalam cawan tu ada banyak haba. Jadi haba daripada air tu telah pergi ke persekitaran. Sebab itulah suhunya makin turun. Dia jadi semakin sejuk. Okey. Suhu air akan menurun sehingga sama dengan suhu persekitaran atau suhu bilik. Okey. Jap. Cikgu akan tunjukkan satu demonstrasi macam mana kita nak faham tentang apa yang diperkatakan ini. Okey? Kita tengok sini. Okey murid. Ini dia. Demonstrasi sikit. Cikgu nak menerangkan macam mana suhu air daripada air panas boleh berubah mengikut pada suhu persekitaran. Okey? Kat sini ada 2 gelas. Satu gelas air panas. Okey? Nampak berasak-rasak ni kan? Okey, satu lagi ni ais. Okey, air bersama ais. Okey? Cikgu cerita dulu tentang air panas dalam gelas ini. Okey, sekarang cikgu letak dalam bilik. Okey, suhu bilik kita tahu 25 darjah Celsius. Okey, apa berlaku adalah air panas dalam cawan dengan udara di persekitaran. Mana lebih panas? Air dalam cawan ni, sebab ini air panas. Dia banyak tenaga haba. Okey, apa yang terjadi? Kita tahu haba akan bergerak, akan dipindahkan dari tempat yang panas ke tempat sejuk kerana ada perbezaan suhu. Okay. Kalau kita ambil termometer, kita letak dalam air panas ni, suhunya tinggi. Mungkin dalam 90 atau 80 darjah Celsius. Kalau kita ambil termometer, letak di luar, kita ukur suhu udara di sekeliling, mungkin kita dapat suhu dalam 27 atau 25 darjah Celsius. Mana lagi tinggi? Suhunya air dalam cawan ini, air panas dalam cawan ni. Okey, jadi apa berlaku? Haba dalam cawan panas ni, dalam air panas ni akan keluar, akan berpindah keluar pergi ke udara di persekitaran. Sebab apa? Sebab udara itu sejuk. Air itu panas. Haba berpindah dari tempat panas ke tempat sejuk untuk menyamakan, untuk bagi sama suhunya. Yang udara tak naik lah, udara tetap sama lah. Jadi air tu yang akan lama-lama suhunya tu turun sama dengan persekitaran. Okay. Macam cikgu cakap tadi, kalau contoh suhu bilik ni 25 darjah Celsius, suhu tu akan turun lama-lama sampai jadi sama. Tapi macam mana nak turunkan suhu tu? Haba akan dikeluarkan, haba akan dipindahkan. Ni tengok dah kurang berasak, nampak? Okay, tapi masih panas. Tapi lama-lama nanti dia akan jadi sama suhu dengan suhu persekitaran, suhu bilik. Okey? Faham? Maksudnya dalam cawan ni ada tenaga haba sebab dia lebih panas. Udara di luar ni sejuk. Okey? Sekarang kita tengok pula cerita air dengan ketulan ais dalam cawan ni. Okey. Kita ambil termometer, kita sukat suhu dekat dalam cawan ni. Kita dapat bacaan, mungkin contoh bacaannya, ni sejuk ni tu kan? Berwap-wap. Okey. Mungkin bacaan termometer kita adalah mungkin 5 darjah Celsius ataupun 8 darjah Celsius. Tapi kita letak dalam suhu bilik.
27 darjah Celsius. Okey. Sama tak udara ni punya suhu dengan udara ni punya suhu? Sama. 27 darjah Celsius. Tapi untuk kes cawan ini, mana lagi panas? Udara di luar ataupun air yang dalam cawan ni? Mana lagi panas? Udara di luar ni. Sebab udara di luar ni 27 darjah Celsius. Sama dengan udara kat luar ni, 27 darjah Celsius. Tapi dalam cawan ni ada air dengan ais. Ada air sejuk dengan ais. Suhunya 8 darjah Celsius. Mana lagi panas? Udara di persekitaran. Mana lagi sejuk? Air dengan ais dalam cawan ni. Apa berlaku? Ingat balik cerita cawan ni tadi. Apa berlaku? Cerita cawan panas ni. Haba bergerak dari tempat panas ke tempat sejuk kerana ada perbezaan suhu. Mereka nak bagi sama. Dalam kes ni, contoh, suhu udara 27. Suhu ais 8. Rendah. Apa nak buat? Udara ni, dia punya suhu, dia punya haba, ni keliling ada haba ni. Dia akan masuk ke dalam cawan untuk bagi panas supaya suhu air tu meningkat. Jadi sama. Faham tak? Okey? Lagi sekali cikgu terang. Udara kat sini 27 darjah Celsius. Yang air dalam cawan ni dengan ais 8 darjah Celsius. Siapa lagi panas? Udara kat luar ni. Maksudnya udara kat luar ni ada tenaga haba. Maka tenaga haba masuk, berpindah, pergi ke tempat yang sejuk. Sebab ada perbezaan suhu. Dia nak bagi sama. Okey? Macam ni tadi. Haba dari dalam cawan pergi keluar sebab air ni panas. Dia pergi keluar sebab sejuk. Yang ini, udara kat luar ni yang sebenarnya panas. Lebih panas berbanding air dengan ais dalam cawan ni. Jadi, haba daripada persekitaran ni masuk ke dalam. Okey? Walaupun udara ni sama, suhunya sama 27 darjah Celsius, tapi kesnya berbeza macam mana haba itu berpindah dari mana ke mana. Tapi kamu kena ingat, haba akan bergerak dari tempat panas ke tempat sejuk. Yang ni dari tempat panas ke tempat sejuk untuk menyamakan suhu. Itu cerita dia. Sebab tu kalau lama-lama kita biar dua-dua cawan ni letak 1 jam, kedua-dua cawan ni dengan udara di persekitaran akan jadi suhu yang sama, 27 darjah Celsius. Yang cawan panas ni terbebas habanya. Yang cawan sejuk ni menerima haba. Daripada siapa? Yang ini terima haba daripada udara persekitaran. Yang ini dia bebaskan haba ke persekitaran. Okey? Itu ceritanya. Cikgu harap kamu faham. Okey? Kita sambung balik pelajaran kita tadi. Okey? Okey. Itu yang berlaku apabila berlakunya pemindahan haba daripada satu tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. Okey? Daripada maksudnya kalau kamu tengok daripada gelas air panas tu, air dalam gelas tu panas, udara di sekelilingnya sejuk. Jadi berlaku perbezaan suhu. Apa berlaku? Tenaga haba dalam air panas tu keluar pergi ke udara di sekeliling. Sebab dia nak menyamakan. Okey, air panas suhunya tinggi. Udara sekeliling suhunya rendah. Dia nak samakan suhu itu. Sebab tu haba tu keluar, dia pergi ke tempat yang sejuk. Dalam cerita yang cawan ada ais tu, okey? Ada ais ataupun air sejuk, mana lagi panas? Ais dengan air dalam cawan ke ataupun udara di persekitaran? Udara di persekitaran tu kita boleh anggap sebagai lebih panas. Suhunya lebih tinggi berbanding cawan yang ada air dengan ais. Jadi apa berlaku? Haba di persekitaran di udara tu yang masuk ke dalam cawan tersebut. Sebab tu ais akan mencair. Lama-lama suhu air dan yang sejuk tu pun akan menjadi suam sama dengan persekitaran. Okey, itu sebabnya tenaga haba ni boleh dipindahkan dari tempat yang panas pergi ke tempat yang sejuk. Okey. Jom kita tengok yang sini bawah ni sikit. Info sains. Okey. Orang yang tinggal di kawasan iklim sejuk melampau membuat unggun api untuk memanaskan badan. Ni unggun api ni, tengok. Dia bakar situ. Okey. Kalau kamu dekat dengan unggun api, kamu rasa apa?
kamu rasa ada haba. Sebab apa? Haba tu sedang mengalir, sedang berpindah daripada api melalui udara pergi ke kita. Sebab kita berasa sejuk. Sebab tenaga haba dia akan pindah dari tempat panas pergi ke tempat sejuk. Okey. Unggun api mengalirkan tenaga haba ke persekitaran. Sama juga kalau kamu main lilin. Okey. Sebatang lilin tu kamu bakar. Cuba kamu letak tangan jauh. Tak rasa panas. Cuba letak dekat. Rasa panas. Sebab apa? Lilin tu memindahkan haba. Okey. Haba tu sedang bergerak pergi ke tempat yang sejuk. Sebab ada perbezaan suhu. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham topik tentang macam mana air panas boleh berubah suhu dalam suhu bilik. Okey. Itu yang kita belajar pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye.